sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu buntu, tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, masya-Allah. Duduk podcast hari ini live. Kali pertama kita live, masya-Allah. Terima kasih kepada yang dah menunggu-nunggu ataupun yang baru saja bersama-sama dengan kami di Duduk Podcast Live. InsyaAllah malam ni kita bersama dengan tetamu istimewa Encik Adib Afifi Hassan. Apa khabar Adib? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat malam. Salam. Selamat malam. Alhamdulillah. Thank you Adib for joining us. Dan insyaAllah malam ni kita nak berkongsi, kita nak berbual, kita nak duduk, bincang dan faham tentang satu tajuk. Ini semua marketing. Kalau orang setengah orang tu dia bila dah fed up, alah ini semua marketing lah. Betul. Kan? Tapi itu kita tak boleh ambil dengan sepenuhnya. Mungkin dia cakap tu marah, mungkin dia tak faham. Selalunya orang marah pasal dia tak faham. Kalau dia faham dia tak akan marah macam tu, kan? Betul. So insyaAllah malam ni kita tak mau buang masa, kita terus saja ke talk set kita yang pertama. So Adib, sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang. Thank you for joining us tonight. Thank you for having me. My pleasure. Actually nak start malam ni tu yang beritahu dengan team sebab kita team marketing dan alhamdulillah dijemput pula untuk join program daripada Ungu. So macam everyone team kita macam tak sabar gila, excited gila. So insyaAllah jom kita mulakan sekarang. Alright, jom bismillah. So Adib, Yes. Adib boleh tak Adib ceritakan sikit tentang diri Adib dan syarikat Adib Vinia Marketing? Dan lepas tu maybe kita boleh cerita dengan mendalam tentang yang lain lah. Boleh. So hai, Assalamualaikum. Saya Adib Afifi daripada Vinia Marketing. Saya adalah co-founder dan bersama-sama dengan saya tim 22 orang full stack marketer yang kita ada fotografer, videografer, kita run Facebook ad, Google Ads, kita buat website, photoshoot, kita panggil sebagai full stack marketing agency lah. Yang mana our focus is not about just buat sales and marketing, actually kita nak build brand. So saya personally sekarang berumur 28 tahun tahun ni, masuk 2021 ni lah kan, umur 28, dah berkahwin, anak 2 orang, alhamdulillah. Saya graduate daripada Takushoku University, Tokyo, Japan, under scholarship MARA. Jadi saya mula berniaga actually daripada saya habis SPM lah. Sebab dulu time sekolah memang saya macam biasa lah, kita time sekolah kan kita ada buat baju kelas kan, ada print baju untuk 5 bestari lah apa semua. Jadi saya buat, dari situ saya mula minat tentang sales dan habis di SPM saya bekerja di Isetan. Lepas bekerja di Isetan saya bekerja di McDonald 3 hari. Lepas bekerja di McDonald saya buat pasar malam. Lepas saya buat pasar malam, lepas tu bermulalah orang kata perjalanan usahawan yang sebenar apabila saya jual penapis air kowe. Betul tak? So saya actually pada tahun 2011 saya jual penapis air kowe, jam tu berumur 18 tahun. Dari situlah saya mula minat sebab gaji pertama saya semasa berumur 18 tahun di saat orang masih nak tunggu result SPM, saya terus masuk dalam bidang sales. So gaji pertama saya RM2,400, saya ingat lagi jam tu. Saya terus buat rombongan kawan-kawan pergi ke Sunway Lagoon. Sunway Lagoon. Celebrate first gaji dengan kawan-kawan kan. Jadi dari situ saya nampak, senang ni nak buat sale ni. Dan mulalah saya habis je saya buat jual penapis air tu. Pada bulan 6 macam tu saya dapat tawaran pergi melanjutkan perjalanan ke Jepun. So preparation kat Malaysia 3 tahun. Bermulalah perjalanan seterusnya. Saya jual saya jangkau MLM, company MLM. So company MLM ni kan kita semangat jutawan kan. Jadi saya pun jadi leader MLM. Lepas itu saya start buka company printing and then pergi ke Jepun saya buka company travel agency dan alhamdulillah selepas company travel agency balik ke Malaysia
saya set up company yang saya passionate, which is bahagian web development. And then alhamdulillah ini actually company yang kelima lah dalam saya punya perjalanan usahawan ni. Dan saya punya orang kata rezeki lah yang Allah bagi adalah saya bermula awal daripada umur 18 tahun. Jadi walaupun sekarang ni baru berusia dalam 28 tapi saya dah experience macam-macam lah bangun jatuh. So itulah sedikit sebanyak tentang saya. Yang sekarang ni kita buat secara full time lah walaupun COVID baru-baru ni kan sangat-sangat mencabarkan, tapi alhamdulillah sebagai digital marketing agency bulan ini sahaja kita tambah 7 orang baru dalam team actually. Kita hiring lagi actually. So alhamdulillah it's been a great year for us to 2020 and insyaAllah 2021 ni kita looking forward for more. Masya Allah. Apa ni full spec marketing Adib full spec marketing company. Masya Allah. So kalau dah sampai full spec tu Adib, maksudnya marketing tu sangat penting lah Betul, terus sangat penting. Bagi saya dia adalah oksigen mana-mana bisnes Kita bernafas perlukan oksigen, perniagaan pun perlukan oksigen. Sebab oksigen adalah sales lah, profit yang datang daripada yang kita buat. Dan dalam masa sekarang kita ni tentunya dengan kehadiran teknologi internet semua ni bukan saja marketing tetapi digital marketing. So saya mungkin salah seorang yang akan menjerit ini semua marketing lah, pening kepala aku. Nak masuk nak tahu FB ads lah, nak tahu Instagram ads lah, nak tahu YouTube ads lah kan. So kepentingan dia tu tapi tidak merendahkan kepentingan marketing dan digital marketing tu. Adi boleh cerita dengan lebih lanjut tak? Berapa pentingnya marketing dan digital marketing sekarang? Okey, dalam perjalanan mana-mana usahawan saya percaya usahawan kat luar sana dia akan melalui beberapa proses fasa dalam entrepreneurship journey dia tu. Pertama sekali usahawan ni dia akan menjadi penjual dulu. Dia akan jual barang, dia akan start jual tisu ke, macam saya jual penapis air, ada yang akan jual buah pisang, dia akan jadi penjual. Daripada dia buat penjual, mulalah dia akan upgrade kepada yang seterusnya, which is dia akan buat marketing. Dia akan cakap, penat lah aku asyik menjual je, why not aku buat something yang boleh multiply kan proses jualan tu kepada marketing yang lebih besar. Marketing ni dia lebih large scale lah. And then fasa yang terakhir dia akan betul-betul pergi adalah fasa branding. Branding dia dah level global. Jadi kalau saya nak kata kepentingan marketing ni, dia adalah, bagi saya adalah the next stepping stone. Kalau betul lah macam semua orang boleh buat sale, betul tak? Setakat nak dapat 1,000, 2,000 sebulan tu. Tapi persoalan dia macam ni, you nak hit the next 50k per month dalam business tu. Nak hit the first 100k. Kat situ dia dah kena main game marketing. And then bila you nak hit the first 1 million per month, dia dah main game branding. So bagi saya, kalau you cakap, marketing ni tak penting, then you akan selama-lamanya start menjadi penjual. Tapi kalau you boleh upgrade, then you akan start nampak yang sebenarnya business ni adalah something yang sangat-sangat menyeronokkan bila you dah boleh ada automation, dah ada team, dah ada all the department dalam team lah. So bagi saya sangat-sangat crucial lah, terus sangat-sangat penting. Saya Ahmad boleh tambah tak Saya Ahmad, macam you are the Chief Marketing Officer of Recite App, betul tak? Dakwah Funnel lah, yang mana satu ni? Tak, I'm asking saya Ahmad Ultimate. Okay, sorry. Beliak Ahmad. Tak beliak Ahmad. Bagus lah dia. Bagus. Saya subcon. Jawab soalan saya subcon. Kita Melayu kan. Melayu kena pandai subcon benda. Nak buat. Relax ke kalau dia tak ada main-main. Memang marketing ni satu benda yang saya rasa boleh katakan kadang-kadang orang kita ni dia tak suka sangat buat marketing. Kan. And then sekarang ni ada generasi yang suka buat marketing tapi dia suka buat sejenis marketing yang menggunakan kontroversi. Betul. Kalau nak cakap Mak Saleh panggil benda ni outrage marketing. Kalau kita tengok ada dalam mungkin dunia best 2-3 tahun lepas ni, dalam dunia fashion diorang guna benda ni, diorang sengaja macam dia ada satu baju dia yang buat orang marah, kontroversial tapi ada ramai orang rasa macam dia memang untuk mendapatkan perhatian untuk baju-baju lain. Betul. Macam dia
Alah susah nak cerita lah benda ni, nanti jadi mengumpat pula kan. Marketing ni satu benda yang penting. Kalau nak tengok kan, sebenarnya kalau mengikut definisi, mungkin orang tak suka apa benda yang saya akan cakap ni kan. Tapi kalau dari konteks agama Islam, bila kita dakwah tu marketing. Betul. Sebab kita nak orang, tapi bila cakap tu, apa benda, marketing bukan ini dakwah lah, dakwah is marketing, sebab kita sedang memasarkan satu agama. Kadang-kadang orang sekeliling tak panggil agama, dia panggil sistem kepercayaan, right? So dakwah is actually you are marketing a belief system. Betul. Tapi disebabkan lain, kita agama Islam, kita ada kita punya boundaries, kita punya landasan tu berdakwah tu macam mana. Kan. Dan mungkin brother kita ni dia boleh terangkan kita perbezaan antara marketing dengan promotion, sebab kadang-kadang saya pun confuse benda tu. Betul. Kita cuba jawab dulu lah antara sales dengan marketing lah, sikit lah tambah kan. Sales ni adalah proses kita closing, convert customer yang berminat kepada customer yang nak buat pembayaran, prospect kepada customer. Itu adalah orang kata basic level lah, semua orang boleh menjual. Tapi next level pula adalah macam Ultimate sendiri. Dia actually pun buat marketing, betul tak? Dengan lagu-lagu promotion. Jadi marketing ni dia macam magnet. Dia menarik orang datang kepada kita. Itulah dakwah yang terbaik, betul tak? Dakwah secara halus yang menarik orang nak tahu pasal Islam. Itu the best marketing. Tapi level yang lagi tinggi yang saya suka nak cakap adalah branding. Sebab tu bila kita kata pasal marketing yang provokatif tadi tu, saya sangat-sangat tak setuju, sebab dia mungkin you boleh buat sales 1 juta untuk first quarter of the year, tapi you akan damage branding secara long term. Itu benda yang kita tak nak buat, sebab kita nak buat business yang ada long term branding. Branding ni pula adalah perceived value. Apa beza baju cop Adidas dengan baju cop Cokia mana-mana kan? Beza dia, brand Adidas tu je dah represent RM150 additional value. Jadi perceived value itu yang saya rasa, kalau kata kita melihat, itulah kena relate dengan dakwah tadi kan, dakwah secara marketing memang terbaik. Tapi kalau dakwah di-brandingkan dalam Islam punya konteks, lagi manis. Dia akan jadi macam satu memorable lah kan. Itu bagi saya memang tak cantik lah. Kalau bagi saya pula, brand Islam tu dia dah cukup besar. Kalau kita kata Islam tu adalah brand, memang dia adalah yang terbesar. Mengatasi segala brand yang ada. Tapi yang perlu sekarang ni adalah pada umat adalah marketing kan. Maknanya kalau brand tu hebat macam mana pun, tapi bila tak ada marketing, lama-lama dia akan jatuh juga. Kan, dia akan jatuh sebab produknya memang sangat mahal. Produk Islam tu produk yang terbaik. Tetapi bila tak ada orang marketkan produk tu, dia produk dah bagus, dia terbaik. Betul. Brand juga brand yang dah memang cukup maknanya kalau kita kata barang tu dah jadi household name lah. Maknanya orang semua tahulah benda tu kan. Tetapi marketing tu pula kan kadang-kadang yang okeylah, kalau kita letak Islam tu mungkin terlalu besar, kita ambil satu sudut daripada Islam, katalah masjid contohnya. Katalah kita ambil masjid. Masjid. So kita nak marketingkan masjid, kita nak ajak orang untuk datang ke masjid. Brand masjid dah cukup kuat. Maknanya semua orang Islam tahu masjid adalah holy place. Tak ada orang Islam rasa masjid tu biasa-biasa je, sama dengan rumah aku, tak ada. Tapi macam mana kita marketkan masjid tu kepada masyarakat. Bahkan saya selalu sebut pada AJK Masjid, saya biasa sebut, saya kata orang masjid sepatutnya salah seorang daripada AJK tu biar orang marketing. Banyak yang kepala otak dia, kepala otak marketing. Yang mana memang dia boleh marketkan. Pasal saya tengok ada setengah-setengah masjid yang memang dia punya timbalan Nazir dia memang marketing guy yang memang top marketing dekat salah satu syarikat yang besar dekat Malaysia ni, antara syarikat yang sangat besar dekat Malaysia ni. Memang masjid dia memang wow tau. Kita tengok orang yang datang begitu ramai kan. Memang masjid dia biasa je, tapi dia punya kehadiran dia memang sangat ramai. Kita tengok rupanya marketing dia tu memang sangat berperan, memang menjadi. So barang tak ada, barang baik. Tapi macam mana kita nak market kan? Saya pergi ke UK dulu, saya ingat di Scotland tu saya nampak di gereja, luar gereja ada tulis, ada dipanggil apa, ada billboard. Billboard tu dengan ayat-ayat yang saya rasa macam wah, ayat ni best lah. Ayat tu bagi saya rasa kalau orang Kristian dia tengok ayat tu macam dia rasa terpanggil untuk masuk. Dia rasa macam tu. Jadi macam kita pun ada ayat-ayat yang macam tu, tapi tak cukup. Mungkin kita ada contohnya lah macam sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tu ayat tu sebenarnya bagus. Sebenarnya tu powerful tu. Tapi sebab dia dah terlampau mungkin dah terlampau banyak sangat digunakan ataupun dah terlampau biasa sangat kan. Kita dah get use, jadi kita pun
data macam masuk tinggi kanan keluar tinggi kiri je ayat tu kan. Tapi mungkin kita perlu rebrandingkan lagi ataupun bukan rebranding, marketing tu punya strategi kita tukar lagi dan sebagainya kan. Angle yang berbeza lah. Kita kena ambil angle yang lebih menyentuh emosi orang pada waktu COVID ni. Sebab mungkin angle tu berkesan pada tahun 1998 ke 2000, awal 2000 kan. Semayang agama sebelum agama semayang kan. Tapi angle sekarang ni dia dah berbeza. Kita dah dengan cabaran TikTok, cabaran streamer apa semua ni. Jadi dia kena ada satu angle yang lebih relate lah. Jadi saya menarik. Masya Allah. So break kalau balik kita merujuk kepada apa yang Ustaz Syed kata tadi, kalau kita nak ambil Islam sebagai satu, kita sudut pandang Islam sebagai satu brand dah kuat. So marketing aja yang kita perlu belajar. Yang saya ambil maksud dari situ, diri kita lah sebagai marketer. Akhlak kita, adab kita, kata-kata kita, penulisan kita, itu semua bahagian daripada marketing. Betul tak Wan? Wan Saleh? Wan mana? Betul. Wan Saleh lah. Saya dengar je saya macam. No, betul tak? Kita pernah bincang dulu. Kita pernah bincang bagaimana continue. Kita pernah bincang yang Islam ni, kan orang pernah kata, if you want to, kalau nak tahu tentang Islam, tengok belajar dengan guru yang betul-betul faham tentang Islam. Jangan tengok orang Islam. Betul tak? Betul. Kita pernah bincang dulu kan. Everything yang kita buat, especially yang saya buat, kalau benda tu sebagus mana kita hasil pun kan, last dia benda tu orang tak tahu pun pasal kita tak buat the post production punya yang bagus kan. Post production tu maksudnya marketing, promotion dan sebagainya. Even though kadang-kadang artis himself tu hebat, besar namanya pun, kadang-kadang dia tak dapat nak, orang tak tahu the produk tu ada. Faham? So, in a way benda yang paling penting saya rasa visibility tu lah. Islam dah visible dah, se-visible-visiblenya kan. Cuma macam mana nak bangkitkan semangat orang-orang yang saya rasa majority. Saya rasa yang betul-betul into the minority sekarang ni. Betul-betul into the Islam dan sebagainya kan. Yang majoritinya yang jauh daripada tu. So macam mana yang jauh daripada ni nak happy, nak terangkat hati dia, nak rasa gembira dengan benda-benda yang macam ayat-ayat yang benda tu ayat Quran, sembahyanglah kamu sebelum kamu sembahyang kan. Tapi macam mana kita nak si benda tu excite orang. Ini yang sangat-sangat susah. Masya Allah. Adib, sedikit komen tentang tadi. Ahmad tanya, si Ahmad Ultimate tanya tadi, beza antara marketing dengan promotion kalau tak salah. Tadi Adib terangkan marketing dengan sales. Faham. So kalau Adib boleh terangkan sedikit tentang apa beza antara marketing dengan promotion, lepas tu kita break kejap and then kita sambung balik lepas iklan. Boleh. So bagi saya lah, sebab benda ni pun actually dia banyak fahaman lah kan. Marketing pun banyak mazhab juga. Ada berpegang pada mazhab tu kan. So bagi saya promosi, berbalik pada definition promotion tu, promosi tu sendiri adalah satu kempen dalam marketing. Biasanya kalau kami buat, kita akan setiap quarter, apa yang kita buat dengan klien adalah kita akan cakap, okay guys, so now kita nak launch campaign untuk quarter 1. So apakah new innovative campaign yang kita nak launch? Apakah campaign dia? Dalam campaign tu dia ada promo dia ada promotion dia. Promotion ni adalah offer lah. Kita panggil adalah dia punya apa yang membuatkan perceived value produk tu. Katalah produk tu harga RM100. Tapi kita nak nampakkan value dia bukan RM100 di mata customer. Value macam harga RM300. Jadi bila perceived value lebih daripada asking price, orang akan beli. Jadi bagi saya, kalau jawab soalan Ultimate tadi tu, promosi ni adalah satu elemen kecil je dalam marketing tu. Tapi marketing ni dia ada proses dia. Pertama sekali proses nak memasukkan cold audience. Orang yang tak minat pun pasal produk tu tiba-tiba tertrigger. Dekat situ kita pakai formula M lah. Medium, message dengan market. Kita akan sampaikan message yang betul kepada market yang betul menggunakan medium yang betul. Jadi bila dia masuk ke dalam campaign yang kita buat, kat situ baru hadirnya promosi. Apakah hook kita untuk membuatkan dia berminat dengan offer, dengan promo yang kita buat. So jadi promotion ni bagi saya dia dah proses closing kat hujung tu lah. Dia macam sales sikit lah dalam part marketing tu. Tapi marketing as a whole tu
tu itu yang gila. Contohlah saya share satu campaign marketing yang powerful Coca-Cola dia ada buat satu campaign marketing yang very powerful. Dalam botol Coca-Cola tu kat sini dia ada botol tu dia tulis campaign dia share a Coke, kongsi Coke. Boleh tulis nama Coke Coca-Cola tu. Contoh kita pergi dekat website Coca-Cola, kita order, tulis nama kawan kita, lepas tu Coca-Cola akan ship ke rumah kawan dia as a gift. Jadi campaign tu simple je. Satu campaign share a Coke yang menyebabkan Coca-Cola punya share price tinggi dan campaign tu berjaya menarik ribuan orang untuk bagi gift kepada kawan-kawan dia dan eventually create culture, create satu movement lah. So bagi saya itu contoh lah. Itu adalah marketing campaign. Tapi offer dia apa? Harga dia. Mungkin buy now free shipping macam tu lah. Masya Allah. Macam ada sebutan bang, sekejap. Ada apa ada sebut pasal cool audience tadi. Cool audience. Itulah dia yang saya kata tadi, yang majority of masyarakat kita tu yang jauh daripada agama kan. Yang itu yang kita nak attack tu, macam mana kita nak attack yang cool audience yang audience yang faham. Masya-Allah. So tadi Adib ada sebut betul, insya-Allah. Lepas ni tapi Adib ada sebut satu perkara yang buat saya bulu roma saya meremang. Adib ada sebut tadi message yang betul. Insya-Allah nanti kita gali lagi tentang apa maksudnya message yang betul. Insya-Allah kita kembali selepas iklan ni, okey? Stay tune. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Alright. Alhamdulillah kembali sama-sama dengan saya Irwan Muhibbin, Brother Wan Saleh, Ustaz Syed Kadir dan Ultimate. Kejap lagi insya-Allah dia akan menjelma. Dia akan menjelma. Itu dia. Oh, dengan handphone pink dia. Mambang merah jambu kita sudah kembali. Mama pergi pasal kawan. Mambang. Masya-Allah. Alright Adib. Sekali lagi thank you Adib for being with us malam ni. Kami sangat-sangat terharu Adib sudi bersama-sama dengan kami dalam Duduk Podcast Live. Masya-Allah malam ni kita bersiaran secara live pertama kali dan kita nak syarat kepada kita punya partner darmedia.tv insya-Allah. Thank you so much kepada darmedia.tv. Thank you. Okey Adib, ada sebut tadi message yang betul. Saya nak kaitkan dengan soalan soalan talk set kita yang kedua ni. Dalam pengalaman Adib, cabaran terbesar dalam bidang Adib apa? Ada kena-mengena dengan message tak? Sangat-sangat dia sebab banyak orang ingat marketing ni adalah technical, platform apa kita pakai, ads ke, setting kita apa semua. Tapi bagi saya lah, bila saya mula faham marketing ni secara keseluruhan, bagi saya 80% adalah understanding human psychology, 20% sahaja technical. Jadi yang nak understand human psychology itulah message tadi tu. Message yang tepat datang dalam platform yang tepat ataupun medium yang tepat kan, pada market yang tepat ataupun pada orang yang tepat. Maksudnya message yang betul pergi kepada orang yang platform yang betul kepada orang yang betul lah. Tiga benda. Jadi cabaran terbesar bagi saya lah dalam running digital marketing agency ni, kami ni masalah dia nak selesaikan masalah kami sendiri ni, nak scale as a agency pun dah satu masalah. Kita handle sekarang ni 23 klien total yang kita run secara monthly. Ada NGO, ada klien corporate, ada klien SME, ada produk digital, macam-macam. Kita cuba nak solve 10 ke 12 industri yang berbeza. Maksudnya macam kami ni kena pecahkan otak kita nak handle 12 industri berbeza dan setiap industri ada masalah masing-masing. Jadi kat situ kami sangat-sangat kena faham berbalik pada fundamental dia. Marketing ni apa? Kat situlah kami banyak-banyak bila kami dah handle berbalik-balik kepada message yang tepat, medium yang tepat dan juga orang kata
medium message market yang betul lah. Jadi berbalik pada asas, lepas itu baru kami craft marketing campaign. Jadi saya rasa kalau saya boleh pointkan satu cabaran terbesar adalah cuba nak selesaikan masalah industri yang berbeza pada masa yang sama. Itulah bagi saya. Masya-Allah, industri yang berbeza dalam waktu yang sama, juggling all the different needs and the different wants of different industries, masya-Allah. So kita kalau boleh nak siapa tetamu kita ataupun audience kita yang sedang menonton bersama-sama dengan kami malam ni Duduk Podcast Live. Terima kasih kerana anda sudah menonton live bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kalau boleh masih tak lambat untuk share kan sesi live ni untuk kepada kawan-kawan dan keluarga, insya-Allah. Dan kepada yang nak komen ataupun yang nak tanya soalan, boleh terus type aja dekat comment section, insya-Allah nanti kita punya admin akan maklumkan kepada saya. Dan kalau nak iklan ke apa-apa pun boleh tak? Kalau nak iklan akan apa-apa pun boleh, insya-Allah. Sebutkan apa iklan dia. Nak marketing ke? Marketing. Dengarkan single terbaru daripada. Boleh tu dah. Tapi jangan scammer lah. Kadang-kadang dia ada scammer juga yang komen. Dia panggil shameless plug. Shameless plug. Okey, tak apa. Itu insya-Allah malam ni kita buka kepada semua, insya-Allah. Shameless plug ke apa ke, semua just please jangan malu, jangan segan, komen aja kat situ, insya-Allah. Okey. Ada apa-apa soalan untuk Adib pun silakan. Malam ni dia tetamu istimewa kita, Adib. Adib Afifi Hassan daripada co-founder Vinea Marketing. Kalau pergi Instagram tu tolong boleh cari @Vinea Marketing. Macam apa tulisan ejaan dia macam banner ataupun banting kat belakang Adib. Betul. Itu macam tanda bagus kan logo. Boleh jadi, tapi actually lebih kepada funnel lah. Dia adalah satu proses. Dia macam forum lah, tapi kita sangatkan sebenarnya ada V shape tu. Jadi macam tu lah dia punya. Venia ni actually perkataan daripada Spain, sebab founder Tuan Al-Farabi Sharif, dia graduate daripada Spain. So Venia ni perkataan ver tu adalah vision, dicampurkan dengan Nia tu adalah gabungan ayat lah untuk melengkapkan satu perkataan tu jadi Venia lah. Jadi alhamdulillah kita dapat Venia.com kalau tengok kita punya domain pun kita Venia.com, the only digital marketing agency dekat dunia ni yang nama Venia, kami lah dekat Malaysia, dekat Gombak ni. So insyaAllah lah besar vision dia. Saya dah pergi. Masya-Allah, masya-Allah. Kalau Ustaz saya Gadis ada pernah kongsikan, dia kata kalau nak sasarkan sasar yang paling tinggi. Sasar Firdaus yang ala, you aim for the highest. Kalau jatuh pun kita jatuh ke bawah, masih dalam lingkungan Firdaus. Kalau kita aim biasa-biasa aja ataupun kita tak mau ambil risiko, walhal tak mau ambil risiko, Adib. Ini kalau dalam marketing ni apa risiko tadi cabaran terbesar kan? Cabaran mungkin terkait banyak dengan risiko. So the risk. Kalau tak salah Adib sebelum buat Vinea Marketing, Adib terlibat dalam industri pelancongan, betul tak? Betul, company travel. Sampai sekarang saya run actually dah 7 tahun. Masya-Allah. Kita terpaksa hibernate kan lah dengan COVID ni kan. Betul. So what is the risk involved sekarang? Kalau kita nak katakan setiap cabaran tu sebenarnya adalah peluang yang terselindung, peluang yang kita kena betul-betul beri satu fokus kepadanya, kepada cabaran tu supaya kita nampak peluang tu. So what is that blanket? Apa yang benda yang kita kena betul-betul beri fokus kepadanya dalam marketing ni? Faham. Bagi saya kalau dalam marketing lah, the risk adalah bila kita cuba avoid mistake. Bagi saya itu adalah mistake paling besar adalah bila kita cuba nak avoid mistake dalam marketing. Sebab kita ada satu term dalam marketing ni kita panggil sebagai split test. Split test ni macam kita kena test AB split testing kan. Test. Jadi bila usahawan yang imagine the best case scenario in a perfect world, dia imagine yang dia launch satu campaign marketing terus berjaya dengan sekian-sekian bajet, itulah silap dia. Maksudnya dia hope for the best tapi dia tak prepare for the worst. Kita punya quote dekat Venia pula adalah kita hope for the best but kita prepare for the worst. So kita always ada contingency plan A, B, C. So bagi saya risiko dia adalah apabila you tak bersedia untuk gagal. Sebab dalam marketing lagi cepat you gagal, lagi cepat you jumpa apa benda untuk elak you gagal lagi. Jadi biasanya solution tu lah dia akan jumpa dalam kegagalan yang keempat, kelima, keenam. Allahuakbar lah, rezeki kan
Allah yang tentukan. Tapi kita ni adalah sentiasa kena try different angle. Macam message tadi kan, mungkin message ni tak berkesan. Okay, ready untuk test different message. Jangan sentimental kepada first try insyaAllah perfect. Tak boleh macam tu. Dia kena always stand by different approach. Sebab kita tak tahu apa yang market nak, tapi kita boleh tengok daripada data yang kita ada. So numbers don't lie. Kita base di situ baru kita navigate and pivot through the ultimate pula dah. The ultimate winning Betul tu. Masya Allah. Apa bila Adib sebut tadi jangan takut untuk gagal. Ultimate selalu nasihatkan kita orang, we have to make mistakes. Tiap kali kita meeting tu dia akan ingatkan kami semua, we have to make mistakes. Dengan melakukan kesalahan ni, sengaja ataupun tak sengaja, harap tak sengaja lah. Kalau sengaja tu kena pergi kelas lain. Dia so we have to make mistakes. Dia kata macam ni dalam perkataan Netherlands, teks saya, mistake ni kalau Melayu kan kata jangan buah pisang berbuah 2 kali kan. Maksudnya mistake pertama kali kedua tak boleh. Bagi saya jangan buat silap 2 kali. Tapi teks saya sebab hari tu kawan Netherlands saya datang Malaysia, tuan borak dia kata dalam Netherlands punya peribahasa pula, salah kali pertama mungkin tak bernasib baik. Salah kedua mungkin formula tu salah, tapi kalau salah ketiga berbodoh. Itu lain balik dia. Jadi kalau dalam salah tu boleh buat 2 kali sebenarnya. Kali ketiga kalau betul salah baru dah silap. Bukannya sebab boleh jadi pertama tu just kita bernasib baik kan. Kali kedua kita dah ambil precautionary step tapi still salah lagi. Tapi kali ketiga kalau salah rasanya memang boleh move on lah. Ya Allah. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam dia lagi banyak. Kalau tak salah Imam Ghazali rahimahullah taala dia ada satu kisah dia dengan cabaran dia dengan student yang perlahan. Lebih daripada 3 kali dia. Anak tu belas-belas kalau betul tak Ustaz Syed? Kalau dalam bentuk pengajaran, yes. Maknanya kita mengajar lagi terus lagi sampai orang faham lah. Even berpuluh kali pun. Hanya kita ulang lagi sampai orang tu faham, mungkin dengan cara yang lain lah. Mungkin bukan the same method dan sebagainya lah. Cuma kalau yang kata kesalahan tadi, mungkin kita lebih sesuainya adalah hadis Nabi SAW yang orang beriman tu tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali tu. Dia tak akan masuk dalam lubang yang sama 2 kali. So bukan kata 3, 2. So lagi tinggi level yang dia tunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau orang beriman tu dia dah tahu yang ni salah, dia akan cuba cari yang lain. Cara yang betul. Kan? Cara yang lain. Dan maknanya dia muhasabah dia cek apa problem aku sebenarnya. Kadang-kadang bukan salah pada jalan tu, tapi mungkin caranya. Kan? Jalannya mungkin betul, tapi cara yang kita approach tu mungkin salah. Jadi apa-apa pun kita kena ada tweak lah. Tweak supaya dia betul, tetapi kita ingat juga kita tweak macam mana pun, kalau dia salah lagi, dia tetap jadi salah, kita ulang lagi, buat lagi yang lain, kita tweak lagi. Every single time tu kita dapat pahala. Sebab kalau selagi mana niat kita tu betul. Yang tu pula Islam berbeza dengan marketing business. Kita kalau salah, kita akan rugi. Rugi sebab kita dah spend pada marketing tu, kita rugi. Tapi dalam beragama pula, salah tu dia pasti dapat pahala. For example lah, kata kita nak ajak orang pergi masjid. Kita nak ajak pergi masjid, kita cakap bro, jom masjid. Orang bolayan, tak kisah. Kita kata, salah cara lah. Kita buat cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, cara ke-10. Every single time kita terus dapat pahala. Sampai nombor 10, dia datang. Okay, Alhamdulillah. Kan, dia datang. Tapi setiap satu tu kita tak akan rugi. Dalam marketing, every single time kita ada rugi dari segi material, tapi kita ada untung dari segi ilmu. Kita, salah lah cara aku ni kan, aku kena tukar lagi tak. Maknanya nak tak nak dia akan tetap ada keuntungan sebenarnya. Apa-apa kesalahan yang kita buat tu kalau kita nak belajar. Betul. Kalau kita nak belajar, Masya Allah. Saya boleh kaitkan dengan Ultimate punya posting yang just before kita masuk ke PKP 2.0 ni. Kalau tak salah, Ultimate ada usahakan makan bus dekat area River of Life. So dia ada satu posting tu sangat menyentuh saya lah. Dia kata dia hadapi dengan pelbagai cabaran. Tapi ada satu ayat tu, kita ni bukan dari kalangan orang yang senang putus asa. So masya-Allah, Ultimate kalau boleh kongsikan pengalaman dalam memasarkan
benda-benda yang dalam lingkungan Ultimate dalam suasana mencabar sekarang ni? Okay, benda ni kita biasa tengok macam kita cakap kita kena tengok apa yang di dalam kawalan kita, apa yang di luar kawalan kita. Kan? Jadi apa yang dalam kawalan kita yang Ustaz Syed cakap tu kita boleh tweak. Kan? Memang kita lose dari material tapi kita dapat benda lain. Kita akan dapat benda lain. Kan? Kadang-kadang ni kita apa macam kita nak ajak, macam cakap contoh dia tadi kan, dia nak ajak orang pergi masjid. Kan, kali pertama salah, kali kedua tweak. Kalau dia tweak tu tiap-tiap kali tak jadi tu, bukan bermakna dia membuat mistake yang sama tau. Sebab bila dia dah tweak, keadaan tu dah berubah. Dia sebenarnya buat mistake baru. Kan? Dan dia bergantung kepada nilai apa objektif tu pada individu tu. Kan? So kalau dia memang betul-betul, aku betul-betul nak bawa orang pergi masjid. Kan? Dia akan buat sampai dapat tau. Mungkin orang lain dah putus asa dah. Orang lain dah putus asa. Tapi untuk dia satu ganjaran atau satu objektif yang nilai dia tinggi tau. It's very valuable. So I keep doing it lah. I keep doing it. Macam saya dekat Makam Bas tu, kami dapat tempat tu memang lokasi dia sangat strategik. Kan? Jadi sekarang apa yang di luar kawalan kita ialah benda-benda macam perintah kawalan pergerakan. Kan? Orang tak datang. Dia bukan orang tak berhenti, orang lalu tak berhenti beli makan tau. Orang tak datang langsung. So itu di luar kawalan kita. So apa yang kita boleh buat? So kita buatlah pemasaran sini sikit-sikit. And memang akan ada disebabkan kekurangan orang, kekurangan jualan semua, memang rugi lah. Tapi kita berbalik kepada tempat tu ialah satu tempat yang lokasi yang sangat strategik. Jadi kita kena bertahan lah. Sebab bila dah buka balik, melihatkan bagaimana macam kalau hujung minggu geng basikal datang, keluarga datang, pada hari bekerja pula banyak orang bekerja kat area tu dengan tempat tu jadi dijadikan satu tempat untuk pelancong datang kan, kita tahu. So kita kena tahan lah. Jadi saya dengan partner saya macam okay bro, kita tahan aja. Tahan. Because kita tahu ganjaran dia apa, objektif dia apa, nilai tu tinggi tau. So kita tahan lah. Dan kita dua memang bukan jenis orang yang kaki putus asa lah. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada orang-orang yang takkan pernah putus asa lah, insya-Allah. So Wan, before we go to another break, insya-Allah Wan, do you have any comments tentang risiko cabaran yang kita lalui sekarang ni, especially berkenaan dengan marketing, ataupun you have any questions for Adib ke, Wan Saleh? Saya tak ada soalan pasal yang risk tu, tapi saya tadi masa awal-awal tadi Adib cakap pasal mula-mula sales, lepas tu marketing, and then the ultimate one is apa? Branding. Kan? Usually kita dalam venture kita, biasanya kita the other way around kan, kita buat brand dulu. Kita design the logo first, we think of the name first, we buy the domain first kan. So that benda tu semua dah in order sebelum kita start buat apa pun, macam ungu dengan duduk pun kita fikir that thing dulu, that nama dulu. Tapi tadi dengar saya macam sebenarnya the other way around sebenarnya. Sepatutnya. Any comments Adib? Kalau kata saya nak share sikit, dia bergantung kepada kempen lah. Macam bila kita run satu kempen, kita terus akan buat sales untuk pre-sales ke pre-order untuk kita validation sangat penting lah. So bila kita dah validate dengan sales, dan baru kita akan came out dengan marketing strategy, dan eventually kita akan came out dengan branding campaign yang lebih besar. Barulah kita masuk TV, masuk radio. Sebab dia macam saya nampak kat sini lah, kalau saya boleh share sikit, ada dua mazhab marketing sebenarnya yang bermain. Satu adalah mazhab orang kata usahawan muda yang laju ni, yang jenis dia langgar je, social media dia buat, Facebook live semua dia buat. Ada satu lagi adalah mazhab orang kata old school punya cara marketing. Contohlah macam big company akan buat macam ni biasanya. Dia masuk, dia kata apa? Marketing ni simple, masuk billboard 10 tempat, masuk TV, masuk Wanita Hari Ini, Malaysia Hari Ini ke apa semua. Dia tak fikir macam tu. Jadi nak kata dua-dua approach pun tak salah, cuma approach yang masuk branding yang besar ni, macam tadi lah, kalau kata kita go with direction, kita go with branding dulu.
dia tak ada masalah, tapi you akan ada isu capital. Kalau betul you boleh pump capital at least macam 200k 1M untuk you invest on branding. Macam kalau kita tengok case tadi Trivago. Cuba kita flashback balik macam mana Trivago masuk Malaysia. Dia datang dengan satu campaign branding, brand awareness yang memang gempak, memang out of the box. Satu dunia actually dia masuk Malaysia, hotel Trivago. Simple je. So dengan branding macam tu, akan ada banyak usahawan yang kata, oh I nak buat macam Trivago. Kita takkan boleh buat macam Trivago. Sebab kita ada limited capital. Jadi kita kena pergi the other way around dengan sale dulu. So kita bila dah validate on sales, kita buat marketing, barulah kita boleh buat branding. Tapi big company ataupun funder besar ni dia akan go with branding campaign yang terus satu Malaysia. Sebab apa? Sebab maybe dia dah validate dekat Europe, dia dah validate dekat tempat lain kan. Jadi kat situ pun bagi saya, kita jangan terikut-ikut company besar sebab dia ada capital dan ada strategi sendiri yang kita mungkin tak faham. Tapi kita kena go with the very fundamental of business is sales ataupun profit is the oxygen for the business. Kalau you tak boleh nak monetize as early as the first 2 months, the first 3 months, the first 6 months, you akan go out of business secepat macam tu. So kita ada macam ticking time bomb lah bagi saya, setiap usahawan. Ada jangka hayat dia sendiri. Macam kedai makan sekarang kan COVID-19. Semua orang nak kena survive. Saya silap PKP 2, 3.0 ke kan yang mungkin berlaku bulan depan, Allahualam, kita tak tahu. So apa yang kita kena buat sekarang ni adalah apakah kita punya strategi untuk survive and thrive during PKP ni. Kat situ kita kena berbalik-balik apa benda yang boleh buat instant money by next week. Dia tak boleh main game branding sebab kita dalam buka uncertainty punya moment ni, kita kena go with oxygen dulu. Masukkan sales, lepas tu pergi branding. Bagi saya kat situ benda yang kita kena jaga jugalah. Sometimes kita eager nak macam buat, masuk radio, billboard. Dia satu billboard pun dah 20,000, 30,000 per month kan. Masuk TV, TV kita punya satu slot tu pun dah 35,000 untuk berapa saat kat situ kan. Jadi kita kena jaga. Kadang-kadang kita ni as a founder, owner, kita bangga dah masuk TV. Sedangkan sale kosong. Tentulah. Faham? Masya Allah. Probably Tadi bertahan. Saya punya pemahaman tentang perkataan branding tu, penjenamaan tu. I thought to me ialah kita fikir about the jenama of the product lah. Apa benda sebelum nak start of the product tu kan. Itu my understanding lah. Rupanya dia ada maksud yang lain. Kalau saya simpulkan branding ni dalam kata-kata yang lebih straightforward bagi saya adalah perceived value. Itulah branding. Perceived value. Value yang disangkakan oleh customer kita. Macam mana nak ada perceived value tu? Dengan bagi saya word of mouth. Word of mouth tu adalah antara perceived value. Contoh Kowe penapis air. Kenapa boleh bertahan daripada dulu 2008 masuk Malaysia lebih kurang macam tu, 2006 ke sampai sekarang berbelas tahun lah kat Malaysia. Sebab dia ada word of mouth yang memang orang kata, oi baguslah Kowe, baguslah kuku. Jadi bagi saya itulah branding. Apabila klien bercakap tentang kita. Tapi kalau orang tak bercakap tentang kita hanya bergantung kepada iklan semata-mata untuk menjual, lala sekali dia akan jadi satu brand yang tak ada repeat sale. Brand yang orang beli sekali, dia sekadar nak try and then dia habis. Jadi bagi saya branding ni adalah kita nak build relationship, the best customer experience, ataupun mesti value lah. Eventually kau cakap, memang Adidas, memang TikTok lah. Kau beli Adidas, Apple. Correct, Apple lah ni kan, Apple. Kenapa kita orang kat sini pun struggle ni nak kena beli Mac untuk semua orang? Sebab apa? Corporate branding. Habis duit kita. Sebab dia ada satu perceived value bila you masuk dalam company, you macam Mac semua. Itu benda yang paling mahal lah. Yang kita kena belajar is creating perceived value dengan the same software material tapi orang value lebih tinggi. Macam tu lah kita. Masya Allah. Alright Adib, thank you so much. And then sekali lagi kita nak say hi, kita nak sapa pada kita punya penonton pada malam ni, Duduk Podcast Live. Thank you for being with us. Dan kami masih lagi menunggu, we're waiting for the questions. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya Adib, nak tanya any one of the Duduk punya quorum, saya sendiri, Wan Saleh, Ultimate ataupun Ustaz Syed Kadir, boleh silakan. Dan insyaAllah kita ada satu lagi segmen bersama-sama dengan tetamu istimewa kita pada malam ni, Adib Afifi Hassan, co-founder Venia Marketing. Dan sebelum kita pergi ke iklan, insyaAllah kita nak tanya dengan Ustaz Syed Kadir. Dalam perceived value tadi Ustaz, dalam Islam macam mana? Kita nak orang tahu tentang kita, tapi kita dalam pada masa yang sama kita juga kalau boleh tak mau
terlalu menonjol-nonjolkan diri kita disebabkan nak menjaga sifat-sifat mazmubah macam itulah. So where is the balance Ustaz? Di antara nak orang tahu tentang diri kita dan diri kita ingin untuk tidak diketahui. Macam itulah. Jadi jawapan dah ada pada soalan Abang Irwan tu sebenarnya. Iaitu kita punya tujuan tu apa dia, iaitu kita nak mempromosikan barang, produk kan, branding dan sebagainya. So itu memang confirm tak ada masalah. Dan cuma apabila kita ada perasaan ujub, kagum pada diri, rasa diri bagus kan dan sebagainya, bajet bagus lah orang kata kan. Yang itu yang jadi sifat yang mazmumah tu. Bahkan sebenarnya dalam marketing pun kalau kita ada perasaan macam tu, akhirnya dia akan memakan diri juga. Sebab kita dah terawang-awang, kita dah rasa macam kita dah bagus sangat. So apa yang diajar dalam Islam supaya menjaga hati tu memang keuntungan yang paling besar di akhirat. Tapi dia akan ada juga keuntungan duniawi. Di antaranya adalah apabila kita berniaga pun, perniagaan kita tak syok sendiri. Kita tak rasa macam kita ni hebat sangat dan sebagainya. Jadi kita ada balance gitu, kita realistik kan, tahu macam mana sebenarnya kedudukan yang sebenar. Okey, kita tak diajar untuk menonjolkan diri kita dengan arti kata supaya minta disanjung, dikagumi. Sebab kita be realistik, kita tahu yang kita memang banyak kelemahan. Memang kita ni terlalu banyak kekurangan. Diri kita sendiri, kita tubuh badan kita ni, otak kita ke apa semua, memang kita ada kelemahan. Jadi lebih baik kita mempromosikan dan menjual produk berbanding dengan menjual diri kita. Nak mengatakan kita ni hebat sangat. Nanti sekali orang jatuh kan, jatuh tergolek, dengan produk kita pun tergolek sekali. Tapi kalau kita naikkan produk dan kita tahu produk memang ada kekurangan, kita akan cuba tambah baik lagi daripada masa ke semasa. So dia sentiasa ada balance kat situ sebenarnya. Kita takkan terawang-awang sendiri dan sebagainya, dan niat kena betul lah. Niat kena betul. Dalam Islam ajar kita untuk tunjukkan kehebatan agama dan sebagainya, tapi bukan untuk orang mengkagumi diri. Sahabat-sahabat yang tengah menonton pun boleh bagi respon juga sebenarnya komen dekat komen, insya-Allah. Masya-Allah. So alhamdulillah malam ni duduk podcast live kita bersama-sama lagi dengan Brother Adib Afifi Hasan dan Korem duduk podcast. Saya Irwan Muhibin, Wan Salih Ultimate dan Ustaz Syed Kadir, masya-Allah. Sangat syukur malam ni dapat bersiaran secara live, dan terima kasih kepada yang setia bersama-sama dengan kami di sesi live ni. InsyaAllah lepas ni kita akan kembali ke blog yang terakhir. We'll see you later insyaAllah. Hey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang, sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang, pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Alright, alhamdulillah. Moga-moga mudah-mudahan anda semua masih lagi tengah duduk bersama-sama dengan kami, Irwan Muhibin, Wan Salih Ultimate, Ustaz Syed Kadir dan juga Adib Afifi dalam Duduk Podcast Live. Terima kasih kepada darmedia.tv, kita punya rakan rakan penerbitan kita, masya-Allah. So malam ni kita berbual dengan Brother Adib Afifi tentang marketing. Dan awal tadi segmen pertama kita dah cerita sikit tentang apa itu marketing, kepentingan marketing. Lepas tu dalam baru set yang lepas ni kita berbual tentang pengalaman Adib, cabaran, risiko dalam marketing. So dalam talk set yang terakhir ni Dib, kita nak cuba kita selam dengan lebih dalam lagi sikit sebelum kita berjumpa. Sebenarnya sepanjang Adib berbual tadi, sepanjang kita punya live tadi, saya dalam hati berasa kalau lah kita dapat duduk bersama-sama di satu tempat dan berbual, ini tentu dia punya getaran dia tentunya telah berbeza. Tapi insyaAllah maybe next time insyaAllah. So Adib, secara khusus Adib,
faktor apa dalam marketing yang Adib percaya paling penting untuk seseorang atau syarikat tu perlu tumpu kepadanya? What is the most important thing about marketing that an individual or a company needs to focus on? Tadi kita dah, mungkin orang yang antara yang menonton dengan kita ni awal-awal tadi dia berasa berat hati dengan marketing. Tapi setelah dengar Adib cerita, Adib kupas tentang marketing ni, dia dah mula terbuka hati. So apa orang seperti itu ataupun syarikat seperti itu, perkara pertama yang dia perlu tumpukan tentang marketing adalah apa? Okay, bila kita go through banyak niche, banyak industri, bila kita consult klien kan, kita akan nampak the very fundamental issue dalam kenapa dia kata tak menjadi tu bagi saya adalah offer tak cukup seksi. Itulah satu ayat dia. Offer dia tak cukup seksi. Maksudnya bila kita tengok contohlah satu-satu offer yang dia bagi tu macam offer tu biasa sangat. Dia tak ada hype, dia tak ada that sense of perceived value tu pun tak ada. Jadi benda first yang kami buat bila kami go through balik mana-mana business yang nak kami consult ataupun nak kami handle, kami akan cakap apa you punya offer sekarang. Then daripada situlah bagi saya, kalau mana-mana usahawan, kalau mana yang sedang menonton video ni, live ni, fokus balik kepada kita punya offer. Sebab bila kita ni rasakan seakan-akan yang produk kita ni the best, kita kadang-kadang sentimental, kita cakap produk aku memang terbaik lah, memang gila apa orang tak beli, benda macam ni bagus gila lah, macam tu lah kan, kita akan kita pasti rasa this is the best. Tapi percayalah, kami dah tengok berkali-kali bad product, good marketing, terjual, settle. Dan household brand yang ada dekat Giant, Tesco apa semua ni, belum tu the best product, tapi good marketing. So it's not about the product, it's about the offer yang produk tu boleh bagi kepada orang tu. Contohnya macam bila katalah saya ambil suatu contoh contohnya produk asma, contohnya produk untuk baiki orang yang kena asma. So bila kita cakap asma semua orang ada cara dia. Maksudnya bukanlah benda ni tak boleh disembuhkan, tapi untuk mengurangkan kesan asma tu. Jadi apa yang kita fokus adalah apa offer yang kita boleh bagi yang cukup seksi untuk kita jual produk ni. Dan saya suka guna quote macam ni kalau nak bagi satu psikologi punya mindset yang barulah kan. Orang yang jual produk kena fikir macam dia sedang jual servis. Orang yang jual servis kena fikir macam dia jual produk. Maksudnya apa? Sebab apa? Produk ni komoditi. Kita akan perang harga kau punya. Tapi kalau kita boleh sertakan produk tu dengan servis yang terbaik. Contoh tengok Kowe, produk. Tapi servis dia tu 2 bulan sekali. Kuku, McDonald, makanan. Simple je tapi drive-thru dia yang paling cepat. Jadi biasanya orang tak nampak yang dia ingat produk ni harga je, dia sebut harga paling murah terjual. Tak semestinya harga. Tapi produk dengan additional value ataupun offer yang betul, especially saya nampak adalah servis lah. Dia boleh menyebabkan nilai produk yang sama boleh dijual lebih mahal dan lebih seksi berbanding produk yang tak ada any intangible value tambahan kepada produk tu. Sama juga dengan servis tadi. Masalah bila saya jumpa orang buat servis, printing lah, dia buat servis web development ke, apps ke, mana-mana servis lah. Isu yang saya nampak adalah dia fikir dia buat servis. Tapi bagi saya, cuba ubah cara fikir tu. Jangan fikir you buat servis. Sebab pembunuh terbesar orang buat servis adalah customization, air tangan. Sebab you tak boleh nak scale business you. You seorang je boleh buat that servis. You seorang je boleh gunting rambut dengan style David Beckham contohnya. You seorang je boleh buat benda tu. So apa yang saya nampak, orang servis pula kena produkkan servis dia. Dia kena fikir macam mana aku nak templatizekan benda ni. Macam mana aku nak packagingkan dia so that dia scalable. So berbalik-balik kepada offer tadi, bagi saya itulah bagi saya nombor satu. Kalau mana-mana orang yang start marketing, cuba tengok balik offer you. Adakah cukup seksi? Adakah value dia lebih daripada harga yang you minta tu? And then selepas you dah tengok offer, barulah kita ada elemen seterusnya. Contohnya elemen apa? Elemen urgency. Urgency. Kenapa nak kena beli sekarang? Orang tanya. Nantilah saya beli, so kena ada elemen urgency. Elemen scarcity. Kalau tak beli sekarang, apa yang rugi? Elemen trust. Elemen credibility. Elemen-elemen lain tu dia akan jatuh selepas tu. Tapi nombor satu, even the best copywriting, the best message, without offer yang bagus, dia akan collapse the whole thing. Tapi even with mediocre punya message, tapi offer yang seksi, dia boleh cover balik benda tu. Bagi saya, offer lah, berbalik-balik apa yang you offer pada market. Adakah value lebih ataupun sebenarnya you short sendiri. Itu. Masya Allah, apa yang kita offer kepada market, Masya Allah. Wan Salim, dalam you punya
penyusunan lagu. How do you understand that? Apa yang kita offer kepada market? Saya suka bukan pasal saya suka pasal kalau saya buat arrangement, kita buat production kan. Kalau ada bajet lebih daripada klien, kita akan hantar the song untuk di mix outsource. Kita hantar dekat Felix Boon kan, one of the big name kat Malaysia kan. Saya nak cerita pasal Felix ni lah. Felix ni dia punya apa cara kerja dia, bila kita hantar dia lagu, bila dah siap, even though dia I would say dia nombor satu mixer kat Malaysia ni sekarang ni. Dia kita akan back and forth sampai 20 kali pun dia tak ada hal, dia okey, dia follow. Tu kata saya istilah dia saya extra mile, dia bagi lebih. Macam tuan Adi cakap, dia bagi lebih. Walaupun dia punya status as the best mixing engineer in Malaysia, dia tak peduli pun asalkan sampai kita puas, sampai kita klien dah suka betul-betul, dah tak ada apa nak tukar, baru dia macam okey siap. Selagi kita ada sedikit pun rasa tak suka dan apa benda, dia dengan tenang hati dan dengan baiknya akan okey je. Dia tak ada rasa ego langsung pun, dia okey je. Itu saya cakap pasal Tuan Adik cakap tadi lah. Dia macam extra mile, going to the extra mile untuk bagi kepuasan. Betul. Masya-Allah. Ultimate you. Dan apa yang Tuan kongsikan kami, inilah branding bagi saya. The fact that Tuan boleh point out satu intangible value yang sebenarnya macam Tuan tengah buat word of mouth tadi kan. Maksudnya saya yang tak tahu pun tiba bagusnya company ni kan, dia pergi extra mile, dan kat situ adalah value branding yang kita suddenly jadi duta kepada that particular brand lah. Menarik. Ultimate you dalam you punya career, dalam you punya hidup ni, tentunya you dah jumpa ramai orang, ramai syarikat, banyak syarikat. How is the percentage like orang syarikat tempatan dengan syarikat luar negara? Adakah syarikat luar negara banyak lebih menumpukan kepada that extra mile? Do they offer that extra mile? Or kita yang lambat, kita yang tak faham lagi apa extra mile tu? Saya rasa tak ada, dia tak terhad kepada syarikat luar ke syarikat tempatan kan. Dia terpulang kepada mungkin kepada budaya syarikat tersebut. Kan, saya rasa terpulang. Ada syarikat yang memang dia want to go the extra mile, ada syarikat yang dia kurang sikit. Berkira kan, istilah dia lah berkira kan. Dia berkira sikit. Kalau nak tengok tambah je, tambah invoice baru kan. Kalau nak tengok ada tempat ni di mana banyak syarikat go the extra mile, cuba pergi The Curve. Kan, pusat beli belah The Curve ni kan. Kalau perasan, tempat makan, restoran makan, semua dia kumpulkan kat satu bahagian. Jadi kiri, kanan, depan, belakang, saya ada kompetitor. Cuba tengok apa ni. Kalau kata tempat makan ni, kalau kita pergi tempat makan ni, kita bukan saja tengok makanan dia, kita tengok perkhidmatan dia, pelayan dia kan, dia punya customer service. Kalau tengok dekat sana, dia punya customer service dia lain macam daripada tempat lain kat Malaysia. Mungkin disebabkan dia tahu kalau aku tak suka ke restoran ni, sebelah ni lah tu, sebelahnya ada, belakang pun ada, atas sana pun ada. So dia buat satu arena saingan yang sengit tau. Jadi what is the extra mile? Semua sedap ni. Saya nak pergi mana tu yang pelayan dia senyum ke yang pelayan dia tak senyum? Yang pelayan dia bagi salam ke tak bagi salam? Cakap terima kasih ke tak bagi terima kasih? Masya-Allah. So itu satu tempat yang agak menarik bagi saya lah. Masya-Allah. Ahmad, Ultimate cakap tadi pasal senyum tu, mana senyum tu saya tak boleh, saya teringat terus. Katakan yang tentang apa yang kita didik dalam Islam ni, jangan perlekehkan sesuatu benda yang baik atas walaupun satu-satu senyuman, jangan perlekehkan. Betul tak Ustaz? Betul. Memang maksudnya kalau kita tadi Ahmad bagi example kedai makan yang dikumpulkan di satu tempat. Maksudnya kita sebagai umat ni memang kalau kita faham, kita memang dikumpulkanlah pada satu tempat. Tapi pasal kita tak beras, kita mungkin ada benda-benda yang membuatkan kita punya pandangan ni terpesong sikit. Kita tak nampak yang bahagian extra mile tu. Senyum tu kita dah tak senyum.
kita dah tak sapa orang, tak bagi salam. So benda tu what do you think, Ustaz? Yalah, dia kalau kita kata Islam ni dia complete way of life kan, dia maka dalam bidang marketing pun dia akan untung bila dia amalkan Islam sebenarnya. Kalau betul-betul dia amalkan lah. Contohnya macam senyum tadi lah. Even marketing dia pun dia akan ada untung dia kat situ. Dia bukan budaya semata-mata. Kalau kita rasa senyum tu sekadar budaya, mungkin dia rasa benda tu tak penting. Tapi kalau dia rasa okay, aku amalkan apa yang agama aku suka. Sebab kalau kita tengok orang yang betul-betul amalkan agama dalam bisnes, macam imam-imam dulu lah, kata Imam Abu Hanifah ke apa kan, yang kaya raya betul-betul kan, orang memang successful businessman. Dengan mengamalkan agama tu secara komplit. Dia bukannya ambil separuh tinggal separuh. Problem kita kadang kita ambil separuh. Sebab kadang okey lah, kita kata kita nak amalkan agama, jadi kita kena berdoa banyak-banyak. So akhirnya dia lepas sembahyang dia berdoa banyak-banyak, customer tunggu kat luar, dia biarkan tunggu lama-lama dia. Jadi contohlah. Jadi adakah itu cara agama? Sebab cara agama pula dalam masa yang sama, kalau kita ada tetamu kan, kita akan bangun sambut tetamu walaupun kita tengah berzikir, walaupun kita tengah baca Quran contohnya kan. Maknanya the balance yang cantik bila kita betul-betul perhatikan agama ni bukan hanya semata-mata atas sejadah. Dia bukan hanya sembahyang, baca Quran, doa yang secara spesifik, tapi hubungan dengan manusia tu pun adalah satu faktor yang besar dalam kita hidup agama. So kita tengok apa benda yang macam mana kita layan tetamu, macam mana kita macam mana Nabi SAW sendiri berniaga dulu kan, sahabat-sahabat berniaga, macam mana cara dia orang kalau kita kata pergi kepada extra mile tu, memang benda tu berlaku. Macam mana business transaction antara Nabi dengan para sahabat kadang memang lebih lagi daripada apa yang customer minta. Kalau customer perlukan sesuatu, maka biasa saja diberikan lebih daripada apa yang customer perlukan. Jadi benda-benda macam tu memang satu barang tinggalan yang mula ditinggalkan pula oleh kita hilangkan, kita biarkan aja, sedangkan benda tu sangat berguna untuk kita. Allahuakbar. Masya-Allah. So Adib, kita nak pergi iklan satu kali lagi sebelum kita pulang balik ke kita punya sesi live ni. So insya-Allah stay tune, kita kembali selepas ini. Lepas tu dalam keadaan krisis ni kan, kita tak boleh buat kata keputusan untuk popularis. We're not here to be popular lah. Saya tabik lah PM dengan Tok Nur Hisham kan, yang mungkin dalam tekanan yang lebih luar biasa kan. Ekonomi merudum, orang tak ada duit, nak bekerja, pressure daripada orang ramai kan. Tapi masih bertekad kita kena buat apa yang perlu. Dan saya pun lihat alhamdulillah, kawasan saya duduk Subang ni mula-mula memang orang agak kata emosi dan sebagainya. But when I go, lepas tu pergi beratur, orang dah jadi biasa. In fact, orang akan tengok, kenapa kita tak social distancing? Orang akan pergi menasihat. Dan sekarang ni kalau saya pergi kalau pergi Taipan, kalau tak pakai mask, orang akan pandang, pelik pula. Saya rasa kan kita kena tabik rakyat Malaysia juga. Kita kena tabik rakyat Malaysia sebab diorang memang yelah macam mula-mula tu stres lah. Tapi lepas tu semua orang ikut. 3 bulan kita macam teamwork lah. Kita teamwork dengan kerajaan, dengan ni kan. So salute to Malaysians lah actually. Masya Allah. To Malaysians. Salute to Dah Media TV. Salute to Ungu Network. Salute to Binia Marketing, insyaAllah. Itu Adib, that was a clip from our first episode. Wow. Kita punya tamu Datuk Seri Syed Zainal Abidin, Bantan CEO Proton, Pro 2 dan juga Petronas Dagangan kalau tak salah, insyaAllah. So alhamdulillah malam ni kita direzekikan dengan kehadiran Brother Adib Afifi. Adib, thank you so much. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami, dan terima kasih kepada para penonton. Masya-Allah, kita akan usahakan lagi duduk podcast live. Tapi korang kena support lah. You have to help us share it, you have to help us market it lah. Kena tolong kita orang marketkan, insya-Allah. Duduk podcast ni. Kalau boleh kita jemput ke kita punya website, sila layari kita punya website, masya-Allah. Episod-episod yang lepas semua boleh ditonton di situ. Situ dekat website kita ada pautan ke kita punya social media lah, Instagram, Facebook page dan juga kita punya YouTube. Alamat dia adalah
Oongoo.net. OONGOO.net. Bukan ongo ada orang sebut tu ongo. Dia Oongoo.net. Masya-Allah. So Adib, kata-kata akhir daripada Adib. Sebelum Adib kita nak dengar kata-kata akhir daripada Adib, this inshallah this won't be the first and the last. We want you to come and duduk with us more inshallah nanti. Mudah-mudahan Adib sudi nak duduk dengan kita orang lagi inshallah. We need to learn more about marketing ni. We'd like to say thank you to you and all seluruh keluarga Vinia Marketing insyaAllah. Tolong sampaikan salam kami daripada Ungu Network kepada seluruh keluarga Vinia Marketing. Dan Adib, any last words, any kata-kata nasihat untuk para penonton, untuk kami semua di Ungu Network? Saya nak akhiri sharing saya malam ni dengan satu kisah lah. Kisah saya sendiri, macam mana saya dapat tackle challenge yang saya hadapi, which is macam sebagai usahawan kita akan lost, kita akan banyak moment of down, kita akan forever alone, banyak me time, banyak alone time kan. Jadi macam saya teringat pada tahun 2019, time tu business memang down gila, to the level yang memang saya isi minyak kereta pun RM2 nak survive daripada masjid Ara Damansara. And time tu saya ada program dengan masjid Ara Damansara, berjumpa dengan pihak pengurusan kat sana. Kita tengah buat satu apps kat situ, isi minyak RM2 nak balik rumah ke Gombak. Time tu memang struggle gila lah orang kata. Real. Macam doa lah, ya Allah mudah sampai. Sekali sampai, tapi time tu macam kita macam mana, kita sebagai usahawan, kita percaya, kadang-kadang kita sangat percaya pada konsep usaha. Saya sendirilah kan, nak kongsi sikit lah last. Saya usaha. Saya cakap, ya Allah, InsyaAllah ni kalau kita usaha ni mesti dapat hasil. Saya kadang-kadang masih rasa macam menghukum pula dengan usaha tu. Kita macam mewajibkan bagi kita rezeki. Itu saya rasa antara challenge terbesar dalam mindset usahawan. Jadi bila pada tahun 2019 saya tengah ada satu discussion dengan dia, salah seorang lah, dia Datuk juga. Kita tengah buat satu apps, nama dia Dakwah Funnel Kita buat satu apps untuk masjid. So dalam discussion tu tiba-tiba that particular ni lah Datuk tu, dia tak nak panggil, saya panggil dia Datuk, dia panggil Tuan kan. Dia panggil Tuan, ini semua, dia kata, Adib, okay stop sekejap Adib dalam awak punya presentation ni saya tengok banyak sangat keakuan lah. Saya nak ni, saya buat ni, insyaAllah boleh ni beri. Saya nak tanya awak satu soalan. Sudah, dia tanya saya satu soalan. Kira, time tu tengah presentation, dia kata, okay Adib, saya nak tanya awak satu soalan Adib. Antara usaha tawakal rezeki, mana dulu awak pegang? Bila saya tiba-tiba orang yang berusia macam tu 60-an kan, yang memang bagi saya wisdom lah, ada wisdom, tanya soalan kira macam tu, tengah meeting macam, okay. Kalau saya Tuan, saya percaya dengan usaha sekarang dia. Kalau kita usaha, barulah kita nasib kau akan berubah apa semua. Dia kata, Adik, itulah silap awak Adik. Sebab tu bila awak present tadi saya tengok awak banyak sangat percaya pada aku usaha, aku dapat. Lepas tu dia mula bagi ceramah sejam setengah. Padahal meeting tu nak cerita pasal app. Sejam setengah saya kena ceramah pasal satu konsep yang dia kata rezeki, tawakal, usaha. Kenal pasti rezeki ni hak siapa. So dia katalah rezeki ni berpegang pada Allah bagi rezeki, Allah bagi kita rezeki. Awak tak payah usaha pun Dip, Allah bagi rezeki hak Allah. Macam itulah dia katakan. So dia fahamkan awak kena percaya pada konsep rezeki tu siapa. Lepas tu awak berserah 100% atas kepercayaan, tawakal, dan baru awak usaha. Kat situ macam saya bila balik tu, dia cerita sejam setengah pasal konsep kena rezeki dulu, tawakal sejam macam, betul ke ni? Dia cakap siapa? Adib, saya cabar awak, dia kata, awak balik rumah, awak 6 bulan tak payah kerja. Tapi awak percaya rezeki Allah bagi, awak berserah kata-kata. Awak tengok dapat ke tak? Apa orang kata rezeki tu. Tak payah usaha, macam itulah dia kata. Kita orang dah try Dik, berjadi, memang tiba datang. Macam itulah ibarat dia kan. Saya macam, biar betul pakcik ni kan, sesat ke apa ni kan, macam tak boleh nak brain tu balik kan. Jadi saya cerita kat wife saya, lepas tu kita orang actually saya time tu 2 minggu saya still fikir macam tak logik macam mana usaha tanpa usaha boleh dapat rezeki. Lepas tu saya, sebab time tu saya dah roadblock gila, saya tak jumpa jalan. Lepas tu saya mula berpegang balik, okay, sepanjang hidup aku ni apa rezeki yang dilorongkan oleh Allah. Macam itulah saya mula flashback balik, mula berpegang pada okay, aku bersyukur atas rezeki ni, apa rezeki yang paling mudah Allah lorongkan. Tak sangka time tu treble company saya, sebab time saya umur 22 tahun, saya berjaya hit sale 2.7 juta ringgit pertama. Maksudnya saya berjaya hit milestone 2.7 million sales per year. So awal umur 22 tahun, di saat yang saya pun tak rancang benda tu, macam rezeki tu macam dilorongkan. Jadi saya cakap okay, why not aku go balik industri travel, buat balik.
So kat situ tiba-tiba saya pun, sedangkan saya dah setahun lebih dalam industri website, development app, challenging gila, struggle gila nak kerja payment semua. Surprisingly saya buat balik travel pada bulan 9 saya jumpa Datuk tu. Bulan 11 saya start balik di travel. Pada bulan 12 sale, surprisingly dah lama tak dapat sale 100,000. Time tu sale saya 350,000 per month. Yang macam terkejut. Time tu first time dah, dulu gaji asyik 2,000, 3,000, dahulukan gaji staff dulu kan semua kan. Gaji saya pada bulan tu saya berjaya buat RM32,000 sebulan. Macam tak boleh nak imagine. Padahal 2 tahun struggle ni nak kejar sangat usaha tu. Apa yang aku minat. Sekali bila tukar je mindset tu, tukar je berbalik pada okay, ya Allah, tunjukkanlah rezeki. Apa yang terbaik? Aku berserah kepadamu, kasihanlah. Jadi itulah bagi saya antara learning curve yang terbesar yang saya buat sekarang. Saya sangat percaya dalam apa yang kita buat, gagal ke apa ke, berpegang balik pada konsep rezeki. Mesti ada hikmah. COVID-19 baru ni. Saya time tu dah memang nak buat company travel besar-besar dah. Dah ada projection, sale target apa semua. Sekali COVID, dan saya, okay, apa sebabnya? Adakah hikmah dia untuk aku buat balik digital marketing? Dan alhamdulillah saya buat balik dan menjadi. Saya macam, bila macam kita sebagai usahawan kan, kita ni jenis orang yang hardcore gila, usaha aku tahu. And, sampai kadang-kadang kita menghukum Allah pula bagi saya lah kan. Mungkin Ustaz boleh betulkan kalau saya salah. Mungkin kita pula macam menghukum Allah dengan aku dah usaha wajib dapat rezeki. Itu yang saya macam somehow tertukar sikit lah. Mungkin Ustaz boleh tambah sikit Ustaz. Dia konsep dia betul lah, macam banyak orang bila berdoa dia macam bos suruh pekerja tu. Kan, dia minta tu macam bos minta pada staff. Dia kata okay, kau buat ni. Walaupun guna perkataan tolong lah. Okay, kau tolong gini, kau tolong ni. So dia expect staff tu mesti buat apa yang dia nak. Dan macam mana dia nak, bila dia nak kan. Semua secara spesifik tu itulah dia. So kita lupa yang kita ni hamba kan. Bila kita hamba, kita minta sebab kehambaan bukan keakuan. Actually surprisingly betul-betul before apa nama sahabat kita sebut tadi, saya baru je tweet sebenarnya. Sambil-sambil forum kita ni sempat tweet lagi. Saya baru je tweet, saya kata kalau orang tu asyik cakap saya je, berhati-hati. Saya kata berhati-hati dengan orang macam ni. Walaupun satu dunia sanjung dia. Memang kena hati-hati sebab syaitan dia suka kena perkataan aku. Dia panggil sebagai, even Arabic perkataan untuk apa dia panggil tu, ego dan sebagainya ni, Arabic word adalah ananiyah. Maksudnya ananiyah ana. Aku kan. Sikit aku. So perkataan keakuan tu ataupun asyik aku je memang problem sebenarnya. Jadi kalau kita balik semula, aku ni hamba tak ada apa. Allah Ta'ala yang tentukan. Aku usaha sebab Allah suruh, Allah suka aku usaha. Allah suka aku usaha yang terbaik. So aku usaha gila-gila punya hebat sebab Allah suka. Aku hamba dia, aku kena buat apa yang dia suka. So yang dia suka adalah aku kerja sehabis baik. Aku rancang sehabis baik. Dan aku buat marketing aku sehabis baik. Itqan dia panggil kan, memang sehabis baik. So sebab apa? Sebab aku hamba. Bukannya sebab kalau aku buat benda ni, Allah kena bagi aku. Dan kita yakin lah memang Allah Ta'ala tu dah memang akan mustajabkan doa kita bila kita minta. Bila bagaimana caranya tu semua Allah yang lebih tahu. Kita minta dalam keadaan yang kita yakin Allah akan mustajabkan. Bagaimana Allah mustajabkan tu serah pada Allah Ta'ala. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz, adakah sebab tu dalam Quran banyak Allah punya kata ganti diri kami? Macam mana? Kata ganti diri? Kami. Oh tak, kata ganti diri kami dalam kata ganti diri kami dalam syarat membawa makna kebesaran. Itu lain. Itu kebesaran, maknanya sebab kehebat agungnya Allah Ta'ala. Dia beza dengan kita manusia. Kita manusia lain. Kita manusia tak boleh takabur. Takabur itu milik Allah. Allah kalau mengagungkan diri itu sesuai, layak. Tapi kita kalau mengagungkan diri problem. Faham. Dan ultimate IT malam ni dia telah memanifestasikan marketing tu dengan sejelas-jelasnya dengan memakai headphone warna pink. Panjang-panjang ni hampir sepanjang-panjangnya kita punya sesi. Mat, tolong pakai dia punya telinga, Mat. Tak boleh. Telinga ni lebih nanti dengar benda-benda suara rendah. Tak boleh. InsyaAllah.
So Ahmad, any last comment Ahmad on apa ni? Tak ada. Saya memang setuju lah dengan apa Ustaz saya cakap lah. Kan, bukannya kita nak apa ni, kedepankan usaha tu daripada benda lain. Kan, tapi usaha ni untuk saya, usaha ni satu benda yang 100% kita kawal diri kita sendiri kawal. Kan, jadi sebab tu kadang-kadang kita utamakan, sebab doa ni, kalau dia kata usaha doa tawakal kan, tawakal ialah lepas kepada Allah SWT. Doa ni ramai orang boleh doa untuk kita. Betul. Kan, in fact kalau kita nak berjaya, kita punya doa yang paling mujarab sekali bukan dari kita, mak kita kan. Mak doa ramah. Tapi usaha ni memang tak ada orang lain boleh buat lah. Satu-satu bergantung pada kita. Tapi kita kena tahu yang usaha ni bukan, bila kita usaha dan kita dapat tu bukan sebab usaha kita. Kan, kita sebab Allah tengok macam Muhammad ni betul-betul nak benda ni. Okeylah, aku bagi dia. Usaha ni kadang-kadang dia macam application tau. Allah, aku nak ni Allah. Ni buktinya. Buktinya aku usaha pagi sampai malam ni, aku pagi sampai petang ke So usaha itu satu benda yang 100% lah kita kawal. Lepas tu kita kena tawakal lah yang usaha kita tu akan mendatangkan. Kalau tak mendatangkan hasil tu, kita kena yakin bahawa ada sebab dia. Ada sebab dia, ataupun mungkin dia lambatkan sikit. Ya, betul. Kan, mungkin kita usaha tu kita membeli kejayaan bukan pada hari ni, tapi mungkin 5 tahun lagi. Betul. So kita kena tawakal lah. Okay. God works in mysterious ways. Masya Allah. Masya Allah. Kita tak faham apa cara dia. Kita tak faham. Kita faham tak usaha lah. faham. Macam tunjuk dia. Kita hanya mampu berserah saja. Kita berserah. Lepas usaha tu berserah. Masya Allah. Masya Allah. Usaha mudah-mudahan. Yes. Mudah-mudahan usaha kita sebagai satu keluarga Ungu Network dengan rakan penerbitan kita Darmida, dan insyaAllah rakan baru kita daripada Adib Afifi dan seluruh keluarga Vinia Marketing. InsyaAllah Adib, we want to go ziarah, kita nak visit you punya office nanti Adib, insyaAllah. Tak balik kerja Adib lagi juga. Adib tu. Tak balik kerja lagi. Tadi dah WhatsApp. Usaha. Cantik. So insyaAllah mudah-mudahan Allah terima kita punya usaha semua. Allah perbaiki niat kita, insyaAllah. All the best untuk Vinia Marketing, untuk seluruh keluarga Vinia Marketing. Terima kasih kepada semua para penonton Duduk Podcast Live pada malam ni. InsyaAllah terus follow kami di Instagram, terus cari kami di Facebook page, dan juga terus subscribe kami di YouTube. Dan InsyaAllah kita akan cuba jemput personality yang hebat seperti Adib lagi untuk kita nak duduk, bincang dan faham tentang topik-topik yang menarik, terkini dan penting, insya-Allah. Tapi sebelum nak duduk, nak bincang dengan faham, kenalah duduk dulu. Apa tu? Apa saja pemerintah tu buat, dia mesti tengok kepada kemaslahatan rakyat. Bukan keinginan rakyat, tapi kemaslahatan, maknanya keperluan, kebaikan untuk rakyat. Tapi kalau kita tengok cerita Nabi Yusuf dulu kan, macam mana dia jadi Menteri Kewangan waktu tu kan, kita tengok ada 7 tahun tu, berdasarkan pada mimpi tu kan. Itu pun sebenarnya tindakan tak popular juga. Tak popular. Sebab 7 tahun yang subur tu, dia kata mesti simpan kan, segala gandum semua tu simpan betul-betul. And then supaya rupa-rupanya lepas tu ada 7 tahun pula yang kemarau. Dan 7 tahun kemarau tu digunakan yang 7 tahun yang disimpan tu. Kalau ikutkan popular, baik gunakan habis semua. Joli lah. Baik joli, baik bagi pada semua rakyat, bagi semua kekayaan pada rakyat dan sebagainya. Tapi tak, simpan sampai 7 tahun. Tapi rupa-rupanya the next 7 years tu baru nampak, okey, patutlah ada kepentingan ni. So memang tindakan tak popular, tapi tu yang memerlukan kepada Nabi Yusuf disebutkan dalam Al-Quran. Sifat beliau jadi menteri tu, beliau sendiri yang sebutkan kenapa beliau layak, kerana beliau adalah hafizun alim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu, kalau dibelenggu buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita
Kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.